Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kelas tutorial kita sambung lagi untuk mata pelajaran reka bentuk tingkatan 2, inventif dan bukan inventif. Saya terus sebab kita nak untuk tingkatan 2 ni topik dia agak banyak. Okay, topik agak banyak. Jadi dalam topik agak banyak tu, dia ada subtopik lagi. Bukan senang nak habis. Kita terus kepada hari tu masalah inventif, masalah yang memberi kesan sampingan. Okey, masalah yang memberi kesan sampingan dan masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak memberi kesan sampingan. Itu saya recap. Okey. Okey, dalam jadual ni masalah khusus, analisis, meringkaskan masalah. Ingat tak lagi yang saya terangkan yang ini? Meja kan? Meja berat. Bukan, buku tu berat. Okay, kemudian letak pula di atas meja. Kemudian kaki meja tu shaky, goyang-goyang kan. Jadi apa perlu kita selesaikan? Okay, dia ada 2. Kita selesaikan kaki meja. Okay, kaki meja kita kena selesaikan. Bila dah tukar pergi kaki meja, kaki itu diselesaikan pada besi. Bahan yang asal ialah kayu. Kemudian diselesaikan dengan besi, jadi dia makin berat. Bila makin berat, ada lagi kesan. Ramai pula yang mengangkat meja tu. Sebab bila dah menggunakan kaki besi, dia akan lagi bertambah berat. Daripada asal 2 orang mengangkat, dia jadi 4 orang. Itu dia kata meninggalkan kesan sampingan. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh ya? Kita terus. Bagus. Kita teruskan terus. Okay, masalah bukan inventif saya dah terangkan. Kenal pasti masalah. Senaraikan pilihan masalah, menyelesaikan masalah, buat pilihan, laksanakan pilihan dengan nilai. Okay, ini dah terangkan. Okay. Kemudian dekat sini lagi sama kita analisis masalah. Bukan ini yang ini inventif yang tadi bukan inventif sebab kita ada option untuk menyelesaikan masalah. Okay, untuk yang inventif dia ada kita kena analisis masalah terlebih dahulu. Kena tengok ringkaskan apa masalah, isu. Kalau yang bukan inventif, kita ada pilihan menyelesaikan masalah. Pilihan menyelesaikan masalah, bukan inventif. Tapi inventif, kita kenal pasti isu utama dia. Okay, apa isu dia? Isu tahu. Atas selesaikan masalah. Okay, bukan inventif, kita nak selesaikan. Kita ada pilihan nak selesaikan. Tapi masalah inventif, kita kena kenal pasti isu. Isu. Okey, apa isu dia? Okay, daripada model masalah, ringkaskan masalah tersebut tadi, maksudnya buku tadi menyebabkan meja tadi shaky, goyangkan berat kan. Jadi masalah, dia jadi satu masalah. Kemudian macam mana kita nak selesaikan? Okey, dia ada umum, dia ada khusus. Okey, dia ada umum, dia ada khusus. Di sini perangan. Okey. Analisis punca masalah. Jadi kita analisis fungsi itu. Fungsi meja tadi. Lain dia ada tempat belajar kan. Tapi meja tu dah rosak. Fungsi meja itu sendiri dah rosak. Sebab the main kaki tu, kan kalau tak ada kaki tak jadi meja lah jadinya kan. Betul. Dah goyang. Okay. Analisis itu. Itu yang kita kenal pasti punca utama yang benda yang kita letak shaky. Kita tengok kaki dia yang pula bermasalah. Ini bukan ini inventif tau. Inventif kan. Sekarang kita di inventif. Okay. Apa dia punya model masalah? Percanggahan fizikal. Fizikal tu yang ini. Ni. Meja fizikal. Meja itu fizikal. Benda kita nampak. Kan? Benda kita nampak. Okay. Fizikal lah. Kejap lagi saya terangkan. Dia banyak apa dia perancangan fizikal, apa dia pemisah ruang. Dekat dalam ni sekejap lagi. Okay, apa kaedah? Pilih kaedah penyelesaian masalah. Macam mana kita nak selesaikan. Amboi, aku dapat iklan ni ya Allah. Apa benda lah ni. Okay. Lepas tu model selesaikan. Kaedah lain. Model lain. Kaedah penyelesaian spesifik. Kita spesifik pada kaki. Contoh, fasa pertama. Analisis punca masalah meja. Kaki meja. Kaki meja. So boleh dikenal pasti melalui kerja analisis fungsi meja. Okay, ini setiap fungsi yang kaki meja tu kita tengok yang dekat ini. Di muka meja,
Kaki meja, lantai. Lantai itu diambil kira sebab benda tu diletakkan di atas lantai. Tidak ada meja itu diletakkan di langit. Okey. Tidak ada. Kalaulah kamu letakkan meja di langit, tu maksudnya meja terbang. So maksudnya kena hard space. Benda ni benda tu kena letakkan di tempat yang keras. Lebih kurang macam tu, okey? Tengok Right. Lepas itu, ni, sekejap tau. Lepas itu, fasa kedua memodelkan masalah dengan menggunakan konsep pencegahan fizikal. Kejap lagi saya akan terangkan pencegahan fizikal. Meja perlu berat. Bahagian kaki ditukar kepada besi tadi yang kita dah explain untuk menjadi lebih kuat dan menampung beban yang lebih berat. Jadi percanggahan fizikal ialah meja perlu berat tetapi ringan. Macam mana tu? Meja perlu berat tapi ringan. Dalam fasa ketiga, sekejap lagi saya akan terangkan. Dalam fasa ketiga, kaedah penyelesaian kamu kena tahu ruang dan masa. Ini adalah kaedah penyelesaian. Ada dua saja. Kaedah penyelesaian ini, ruang, masa. Sekejap lagi saya akan terangkan apa dia ruang, apa dia masa. Ruang, negatif, positif. Ruang. Ni ruang. Dalam maya kita ni adalah ruang. Tengok dah ni ruang. Ruang. Untuk masa, sama ada dia menjimatkan masa kamu ke? Dia menyusahkan kamu ke? Adakah dia masa yang sama ke? Tengok. Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Jawapannya pemilihan pisah ruang, jawapan tidak, pemilihan masa. Ya, pada ruang, tidak ni. Kenapa? Dekat ini jawapan dia. Setelah ada cakap bahasa Cina dah tengok. Percanggahan fizikal dia kena pasti. Fizikal tu meja fizikal tadi kakinya. Kaki. Masalah kan? Kaki tadi masalah. Jadi meja perlu berat dan ringan. Maka soalan perlu tanya, adakah meja perlu berat untuk menampung beban dan ringan untuk mengalihkan pada masa yang sama? Itu saya kata tadi tu. Itu saya kata percanggahan fizikal dan automatik juga kaedah dia pemisahan ruang dengan masa. Masa itu adakah pada masa yang sama? Meja perlu berat, adakah meja itu perlu berat menampung beban yang tinggi? Kan tadi buku banyak kan? Dan ringan untuk mudah dialihkan pada masa yang sama. Yang sebab kita nak selesaikan tadi kaki kan? Kaki dah goyang. Lepas tu kita tukar pada besi. Bila tukar pada besi, kita boleh angkat tak? Adakah kita selesaikan masalah itu? Gitu. Jawapannya tidak. Tidak. Maksudnya kerana meja digunakan untuk tampung beban dan alihkan pada masa yang berlainan. Jadi kaedah pemisah masa dipilih. Maksud dia macam ni. Kita nak alihkan meja. Bila kita tahu meja itu berat, kemudian ada beban di atas meja tu, kita nak angkat tak bersama dengan beban tu? Kelas? Perlukah kita angkat? Meja itu dah berat. Kemudian kita ada lagi beban di atas meja tu. Ada buku lah, ada cawan lah, apa semua. Perlukah kita angkat? Wajarkah kita angkat? Tak. Bagus. Kenapa? Siapa yang jawab tadi? Tak. Mak Zulfikar. Ya, kenapa? Agak kenapa? Berat. Memang betul berat. Mak Zulfikar, itu betul berat. Tetapi macam mana kita nak selesaikan supaya kita buat meja tu nampak keadaan dia berat, tapi bila kita angkat benda tu ringan? Macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak selesaikan? Kelas? Macam mana meja tadi yang berat tadi? Kamu dah tahu berat? Ada benda di atas meja, tapi kamu nak angkat. Okey, kamu kata berat. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Alihkan, Ahmad Zulfikar, alihkan barang atas tu baru angkat. Good, bagus. Angkat beban dulu, bagus. Muhammad Afiq, Akmal Aziz kata alihkan beban. Good. Saya tak heran kenapa lelaki lagi cekap berfikir macam tu. Saya tak heran. Sebab benda ni teknikal. Betul?
Kamu alihkan dulu buku tu, baru kamu angkat meja untuk digerakkan. Baru nampak ringan. Itu maksud dia begitu. Diangkat pada masa yang sama. Okay. Right? Jawapannya tadi tidak kan? Tidak kan? Sebab sini dia merujuk kepada adakah beban meja perlu berat untuk menampung beban tinggi dan ringan pada masa yang sama. Maksud dia ada buku di atas meja. Okay. So jawapan dia ialah tidak. Maksud dia kita perlu alihkan, tadi kamu dah bagi jawapan. Kita perlu alihkan dulu beban tu untuk mengangkat meja yang berat tadi. Okay. Kalau kamu angkat bersama-sama dengan beban tu sakit belakang, dia akan memberi kesan sampingan. Okay. Dia akan memberi kesan sampingan yang lain secara reality life lah. Ya. So jawapannya tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan. Okay. Kerana meja yang digunakan untuk menampung beban. Okay. Dan dialihkan pada masa yang maksud dia kita nak angkat, kita letakkan meja tu. Okay. Kita dah selesaikan kaki tadi. Okay. Kemudian katalah ada buku di atas meja itu. Ada buku di atas meja tu. Kita alihkan buku itu. Okay. Itu alih dah satu masa dah. Satu masa. And then bila kita angkat lagi meja, masa yang berbeza. Katalah pukul 1 minit je bezanya pun. Itu katanya kaedah pemisahan masa. Okay. Masa. Dia ada banyak lagi nanti contoh sekejap lagi. Okay, banyak contoh. Boleh faham setakat ni kelas? Boleh, bagus. Thank you Danny, Farid. Thank you yang Putri tadi. Okay, fasa keempat ialah memilih model penyelesaian spesifik. Okay, prinsip inventif. Nanti saya akan terangkan. Okay. Setiap kaedah setiap kaedah pemisahan tadi yang kamu nak buat, pemisahan ruang, kaedah pisah-pisah, segala pisah-pisah tadi tu, okay, dibekalkan dengan pilihan prinsip inventif. Saya akan terangkan sekejap lagi. Dia ada macam-macam. Okay, alihkan beban. Ya. Betul. Okay. Okay. Faiz, kenapa dengan Faiz? Oh, dia tak dapat masuk. Okay, Faiz tak dapat masuk. Dia masih demam. Okay. Faiz demam. Kita tengok dekat ni lah, diagram. Okay, setelah mengenal pasti jenis kaedah pemisahan, murid boleh memilih satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif. Sekejap lagi saya akan terangkan yang dibekalkan untuk menyelesaikan masalah. Dalam buku teks ini, prinsip inventif atau dipanggil TRIZ. T-R-I-Z. TRIZ. Saya ulang. Ini prinsip inventif ya. T-R-I-Z. Itu ialah kaedah-kaedah penyelesaian masalah dalam prinsip inventif. Bukan inventif tidak ada. Dia hanya inventif sahaja. Okey, sekejap lagi saya terangkan. Dia banyak nanti ini sebab saya nak kamu faham. Contoh. Contoh, setelah mengenalkan pasti kaedah pemisah, murid mulai satu atau menggabungkan beberapa inventif untuk menyelesaikan masalah. Okey, sekejap contoh. Cawan panas sukar dipegang. Okey, ini kita panggil cawan. Gelas lain ya. Cawan. Gelas lain, gelas yang ini cawan. Ini cawan. Gelas ialah yang tinggi tu, yang biasa, yang gelas minum air, yang gelas. Yang tak ada ni lah. Tak ada apa? Tak ada pemegang. Yang ni kan? Tak ada kan? Macam yang tak ada pemegang, ini gelas lah. Tapi yang warna jernih tu. Okay. Cawan kopi yang panas mudah dipegang kerana pemegang cawan sejuk. Okay, dengar total. Perpandukan gambar rajah tu, adakah percanggahan, panas dan sejuk berlaku pada yang sama? Okay, yang ini. Adakah diberlaku pada yang sama? Adakah diberlaku pada yang sama? Ini panas. Panas di sini. Okay, dekat sini sejuk. Okay, dekat sini sejuk. Okay, so maksudnya kerana pencanggahan. Kamu tak boleh pegang dekat sini. Ni. Kalau pegang ni memanglah panas kan? Sebab kamu tak pegang-pegang. Okay, pegang sini panas. Kalau pegang sini sejuk. Bukan maksud saya tu kamu boleh peganglah kawasan ni sebab dia tidak ada apa? Tidak ada benda-benda yang memanaskan dia. Dan sini ada air panas kan? So jawapan dia tidak ya.
adakah percanggahan panas ini berlaku pada masa yang sama? Masa yang sama. Ada juga ya, ada juga tidak. Kita tengok nanti jawapan sekejap lagi. Okay, so yang kamu akan belajar prinsip inventif dalam ni nanti ada melalui prinsip TRIZ. Kita panggil TRIZ, T-R-I-Z. Okay, akan kenalkan kamu. Okay, right. Ini saya tinggalkan dulu. Ni saya tinggalkan kamu. Kamu kena kenal yang ini. Bentar ya. Ya. So stop presenting. Sekejap. Ada satu yang kamu perlu kenal. Bentar ya. Satu benda. Kamu mesti kenal ini. Yap. Yap ya. Okey, di depan kamu ialah reka bentuk teknologi. Betul? Betul ya? Betul cikgu. Betul? Betul. Betul ya? Betul cikgu. Betul ya? Blok. Ada satu blok. Correct? Okey, ni. Okey, masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan dia ulang balik. Tetapi ada usaha penambahbaikan. Macam pisau hari itu. Betul? Usaha kita nak tajamkan pisau itu, kita pakai batu pengasah. Okey, masalah inventif. Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Bila kita letak satu bebanan yang berat di atas satu permukaan, jadi dia mengambil contoh pada meja. Jadi meja tu dah, bila kebetulan waktu tu meja itu bergoyang, diletakkan lagi satu beban yang berat di atas meja, dia shaky, boleh terbit bergoyang, dan bila kita selesaikan pada kaki itu agar meja itu tidak bergoyang, pakai besi, tapi menimbulkan lagi masalah sebab dia semakin berat. Okay. Jangan ni. Okay, proses ini nanti dulu. Okay, kaedah pemisahan ruang. Percanggahan yang berlaku pada masa yang sama. Okay, ini dia punya ni. Ni maksud dia percanggahan yang berlaku pada masa yang sama. Yang tadi. Yang tadi. Okay, dan yang tadi, yang ruang tadi tu, yang apa yang dekat sini, dekat mana tadi? Yang dekat dengan apa? Apa tadi? Cawan tadi. Ingat? Okey, kaedah pemindahan masa, percanggahan berlaku pada masa yang berlainan. So ada dua. Berlaku pada masa yang sama. Tadi meja tadi rasanya tadi kan? Yang saya sebut tadi, meja ke? Meja kan? Meja tadi kan? Meja. Salah saya meja. Okey, meja berat tadi, betul. Adakah meja berat untuk menampung beban tinggi dan ringan yang kita mudah alih tadi pada masa yang sama? Okey, jawapannya ialah tidak. Okey, tidak. Okey, tidak. Kenapa? Jadi bila tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan, maka kaedah pemisah masa dipilih. Kaedah masa dipilih. Maksudnya ini percanggahan berlaku pada masa yang berlainan. Simpan, buku letak atas meja. Bila berat, kita letak balik. Kita alihkan dulu buku tu, baru kita angkat meja. Okey, untuk kaedah pemisahan masa. Nanti saya akan bagi lagi apa contoh yang lain. Lagi mudah rasanya. Okey, dalam sistem, okey, yang ini saya tak nak ajar. Yang penting yang ini tadi, yang prinsip inventif. Yang ini. Ini. Halangan semula jadi. Ini salah satulah halangan semula jadi dalam prinsip. Apa halangan semula jadi? Iaitu panas, hujan, kelembapan. Okay. Ini prinsip-prinsip inventif. Ini dia memang tidak ada dalam buku teks sebenarnya, tetapi guru-guru kena explain dengan kamu. Kami kena explain juga. Sebab dia dalam kita membuat satu-satu reka bentuk, benda ini sangat berkait rapat. Masa kamu nanti tingkatan 3. Maksud dia kena ada model penyelesaian. Apa cara kamu nak selesaikan masalah tu? Kita akan tanya. Okay? Dia ada banyak. So maksudnya halangan sains yang kita ni, percanggahan fizikal. Yang saya sebut ni yang penting Yang saya sebut. Percanggahan fizikal, apa maksud dia? Kaedah yang berlawan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam sesuatu yang objek. Kaedah, keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam satu objek. Tadi fizikal, tadi meja. Goyang. Okey. Goyang. Kaki, kita kena tukar kaki dia. Kaki, objek.
Bila objek itu jadi bertambah berat, okey, jadi benda tu jadi berlawanan. Mula daripada ringan, lepas tu jadi berat. Mula kaki kayu tadi kan? Kemudian dia jadi berat. Keadaan yang berlawanan antara satu yang lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Boleh faham yang ini? Boleh. Boleh ya? Tapi untuk meja. Okey, tapi untuk meja. Nanti saya akan cari lagi nota untuk kamu yang ini supaya kamu lagi faham. Okey, dalam pembahagian, segmentation. Membahagikan objek membagikan objek kepada beberapa bahagian kecil, menjadikan objek mudah dileraikan, meningkatkan darjah kebolehbahagian, perubahan ke peringkat lebih kecil. Ini contoh dia paling mudah ialah kamu punya bento. Bekas makanan kamu. Perasan tak? Dia ada kecil-kecil kan? Contoh, saya tunjukkan kat kamu je sekejap. Sekejap. Ya tahu. Sekejap. Mudah untuk kamu. Sekejap. Oh, stress aku yang ini. Sekejap tahu. Okay. Bapak ya. Sorry. Dengan kamu masih lagi masih lagi okay, saya stop sharing jap. Saya stop sharing Manakah perginya? Saya share dengan kamu entire screen. Screen 2. Ya. Kat sini. Okey, yang nampak sekarang ialah screen Google. Betul? Betul cikgu. Okey cikgu. Bekas makanan. Baikkanlah ejaan saya ya. Nak cepatkan. Okey, macam ni. Segmentation. Ni pembahagian. Macam ni. Yang ini. Ada satu yang besar. Yang macam ni, segmentation. Macam ni, segmentation. Ni, kecil-kecil. Satu bekas yang besar, dibahagikan kecil-kecil. Ini segmentation. Pembahagian dinamakan pembahagian. Okey, mana lagi? Kalau biasanya bento, ya macam mak kamu kalau makan yang Jepun ya, macam ni. Ada janji dia ada pembahagi dekat dalam. Tupperware kamu tu ada bekas-bekas dibahagikan. Okay, itu namanya segmentation. Ni segmentation. Okay, yang ini. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Okay. Sekarang kembali pada blok. Betul ke? Betul cikgu. Okay. Sekarang selepas ini pembahagian. Okay. Dalam pembahagian ni bermaksud perabot. Sekarang saya masuk di prinsip inventif ya. Saya masuk okay. Perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself atau DIY. Okay. Selalu pergi ke IKEA ke? Okay. Contoh IKEA. Perabot IKEA. Sekarang ni perabot IKEA. Pemasangan dalam perabot IKEA ni dia pasang sendiri tau. Do it yourself. Oh, cantik kan? Dia di samping tu dia ada manual dia lah. Okay. Kita tengok pemasangan perabot. Contoh pemasangan perabot. Contoh. Macam ni kan? Alah, dia kan ada manual. Contoh kan pelanggan secara manual. Ya. Macam ni kan? Sekejap. Ni apabila ada manual benda-benda ni, kan? Benda-benda manual ni, ini manual ni. Okay, cara memasang itu lebih mudah. Maksudnya kamu buat sendiri tau. Itu maksud dia untuk pembahagian ataupun example. Dia banyak example sebenarnya, tapi kalau dalam bahasa Melayu salah satu tulis ni pembahagian lah. Okay, perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself. Okay, pembahagian. Dia biasanya dia akan pecah-pecahkan dulu benda-benda macam ni. Sebab tu macam IKEA tu itu yang kita kata lebih baik lah. Okay, macam ni. Sama juga macam kamu nak kotak, betul kan? Kotak, kalau kita bawa kotak KFC tu, katalah kita tak habis makan, kemudian kotak KFC tu dia kasih lipat macam ni kan? Snap. Okay, ini maksud dia talian saya ya. Plus ini bermaksud talian saya.
Ni talian ni. Oh, stresnya. Talian. Okay, kotak. Tapi bila bila dia lipat kecil, lipat macam ni kan, lipat nipis tu, lipat pakai mat tu, kena kita bentukkan dia. Macam tu. Okay. Alright. Ni, kenapakah jadi begini? Kenapakah? Okay. Sistem ini produk. Sekejap. Ada lagi? Apakah telah berlaku? Kelas. Kenapa flashcard ni belum macam ni? Masalah secara inventive. Okay. Ni sebab dia apabila satu-satu blok dia ada macam ni, ada pop ni art berlaku. Maksud dia kan dia punya vlog ni selalu dilayari. Okay, selalu okay. Kita tak mau ni, kita cari yang lain dulu. Prinsip jap. Mudah untuk kamu ya. Okay. Untuk kamu ni, mudah. Saya tidak akan pergi ke sekejap tau. Silap, saya ada satu benda ni. Kejap ya. Saya ada sekejap. Okey. Sekejap. Saya cari ada satu okey, di sana. Anak robot. Okay. Right. Download. Bentar. Dia kalau sudah dah jadi kita tengok makin singkat tu maksud dia. Sebab tadi saya dah buka lama dah. 1 second. Setakat ni boleh faham kelas? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Saya stop presenting dulu tau. Okay. Sekejap. Saya sudah mulalah, saya nak free. Yalah bila-bila benda-benda macam ni kita minta free kan. Jadi macam-macam halangan dia lah. Flashcard dia dah flashcard dia. So, ya. Takkan ni ada soalan? Nas? Tak ada cikgu. Bagus. Kejap tau. Dia kalau dah pergi tu untuk kamu lah. Kalau ada perkataan www.subscribe tu SCRIBD tu kan. Maksud dia kita kena download macam-macam macam tu kan. So kita kena cari cara yang lain. Gitu. Kita kena cari cara lain tau. Cara berbeza. Okay, dapat. Okay, ini salah satu. Okay. Ya. Pasti masalah. Ya, ini mana pasti masalah. Sure. Okay. Di depan kamu ialah penyelesaian masalah secara inventif. Betul? Betul cikgu. Okay, ini saya tak nak terangkan. Saya dah terangkan. Okay, dekat ni. Analisis fungsi. Tadi lupa tadi. Ini memang fungsi lah. Menghubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Kita akan melukis sistem fungsi. Ini kita akan buat perlahan-lahan. Ini you kena ingat, benda-benda ni aplikasi dalam kebat ini untuk yang masalah inventif motor aplikasi. Okay, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okay, sekejap lagi yang saya akan terangkan. Okay. Analisis fungsi bukan fungsi matematik Fungsi bertujuan untuk membantu kenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk. Okay. Sistem tu maksudnya macam ni. Handphone ini, sekejap saya stopkan dulu. Okay.
kasih. Ni, kita nak start ni, dia ada sistem dia. On, betul? Ada sistem dia. Apa sistem dia? So kita kena pergi ke setting, betul? Pergi ke setting. Bila pergi ke setting, kita akan nampak semua apa prosesor dia, kemudian berapa RAM, berapa itu, berapa ini kan. So apa sistem yang dia guna. So of course di sini literasi komputer. Dia akan banyak. Pengaturcaraan komputer. Okay, dekat ini. So dia banyak. Okay, ini yang memproses ini ialah sistem. Yang kalau untuk handphone, maksud dia kalau dalam elektronik kita tidak nampak. Tapi dia ada networking dia yang mungkin daripada input ke out, kemudian microprocessor kena ke output. Kita tekan, contoh, apabila sistem log saya ni, saya guna dua, sama ada kaedah kod ataupun kaedah thumbprint. So maksudnya sistem ni, saya guna sistem thumbprint. Tapi untuk keselamatan itu sistem. Boleh faham? Boleh faham? Boleh cikgu. Oh bagus, saya suka lah pada Danish Faris. Jadi ketua kelas ke apa? Okay, dalam analisis fungsi sistem membantu kenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk. Apa sistem dia? Main tekan-tekan ke? Manual ke? Okay. Kamu buat microwave tu maksudnya kalau kamu jenis yang elektronik, jenis yang gadget, macam tu. Banyak main gadget ke? Okay, produk sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen. Produk. Tengok pada gambar saya highlight agak. Tengok pada saya tahu. Pada gambar saya tahu, gambar saya. Ini produk ada sistem. Okay. Ini produk tak ada sistem. Tapi dia punya manual lah kan. Ni sistem dia cara manual. Manual. Ini elektronik. Okay, ini elektronik. Right. Itu. Kemanakah dia punya ni? Boleh nampak ke? Oh, guys. Dia tak boleh nak besar. Tak boleh. Okay. Saya tak nampak perkataan nak besar-besarkan dia. Tengah mencari. Mana? Sekejap saya cuba dulu. View. I tak nampak view. Oh, saya tak nampak view. Kecil sangat ke kelas? Kelas? Tak. Okay. Okay, dalam fungsi tindakan sesuatu produk untuk merubah sesuatu objek sasaran. Contoh, handphone saya, tengok pada gambar saya, pin pada gambar saya. Okay, kita nak apa? Kita nak dia bertindak. Saya nak tunjuk dia bertindak. Dia bertindak lah. Contoh saya tutup dulu ni. Okay. Bertindak. Apa cara kita nak slide tu? Ini dia punya bertindak. Apa dia jadi? Macam tu. Itu dia bertindak. Berdasarkan pada sistem. Boleh faham? Boleh? Okay. Terus. Lepas itu, kemudian objek pengguna produk. Pengguna, saya objek pengguna produk tu. Okay. Komponen bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Okay. Yang menyokong produk ini di dalam ni ialah semua komponen elektronik. Okay, contoh. Pernah dengar LED? Pernah. Apa dia? LED tu apa? LED tu apa? Okay, lampu. Okay, contoh. Tengok pada skrin saya, skrin kamu tengok saya jangan tengok skrin itu. Pin saya macam ni. Kan? Ini LED. Macam mana dia menyala? LED. Ni produk. Macam mana sistem dia? Elektrik. Macam mana sistem dia? Apa benda ni? Humidifier. Maksud dia kasih apa? Membersihkan udara. Humidified, right? Kan? Ni. Macam mana cara dia? Apa sistem dia guna? Elektrik.
Tapi di dalam tu ada banyak-banyak komponen elektronik. Kalau tak masakan dia ada macam ni. Macam mana dia nak on off? Boleh faham? Boleh. Boleh sebab elektrik yang menghidupkan benda-benda elektronik di dalam ni. Okay. Nice. Pergi tempat saya punya, saya ada pin. Sekejap ya. Pin pada ni, pin pada projek. Okay. Fungsi komponen melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi. Fungsi komponen tadi yang LED, okay, akan banyak, kamu akan belajar banyak komponen nanti. Dalam bahagian elektrik, kejuruteraan elektrik. Begitulah, sebab tu kamu kena buku ni dia mulakan dengan inventif dan bukan inventif dulu. Nanti di dalam tu bila kita nak buat reka bentuk, baru kita nak masukkan komponen elektrik. Itu seronok untuk bagi saya lah, nak buat design. Okey, melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Tadi kan saya tunjukkan lampu tadi kan. Lampu tadi nak bagi dia nampak cantik, kita bubuh lampu. Jadi bila malam dia nampak cantik lah. Okay, dia akan nampak cantik bila malam lah. Okay. Garisan interaksi yang digunakan menggambarkan sesuatu masalah. Ini kena hafal. Okay, yang ini kena hafal. Tak boleh memain yang ini. Dan tidak boleh diubah sebab garisan ni, simbol-simbol ini ialah simbol antarabangsa dan tak boleh diubah. Okay. Tak boleh diubah. Ada si fungsi ni. Ni. Garis lurus berguna. Ini anak panah macam ni. Tebal sikit. Normal. Garis berguna. Okay. Kemudian putus-putus-putus. Berguna tetapi tidak mencukupi. Tebal. Berguna tetapi berlebihan. Ala-ala berudu ni bermasalah. Dalam kejuruteraan dia ada. Model fungsi menggambarkan keseluruh hubung kait. Okay. Tujuan analisis berantai ini, sekejap lagi kita akan belajar benda-benda macam ni. Ini jenis contoh. Okay. Semula jadi, apa jenis halangan? Ini pun saya akan tanya. Apa biasanya dalam mereka bentuk untuk masalah inventif? Apa masalah? Apa jenis halangan yang terdapat dalam tu? Masa kita membuat reka bentuk. Okay. Dalam semula jadi, panas, hujan, kelembapan. Itu contoh halangan dia. Okay. Kemudian sains. Okay. Sains. Right, tadi sains dan fizik, salah satu halangan dia, apa contoh dia? Momentum, graviti, kemudian sifat asas objek itu. Contoh dia kebolehan manusia. Kita ni semua kita nak cuba. Okay, sifat asas objek tu. Okay, maksudnya kebolehan manusia. Kenapa halangan kebolehan manusia? Contoh dia, okay, saya contoh. Tengok pada gambar saya, tengok pada saya. Okay, contoh. Kita sebenarnya kalau dalam satu-satu reka bentuk, kalau boleh kita nak buat simple. Okay, simple, kemas dan berfungsi. Atau form follow function, macam dah lepas kita belajar, atau form follow function atau function follow form. Fungsi ikut bentuk atau bentuk ikut fungsi. Itu sangat penting. Okay, jadi halangan manusia ni dia membuat semua banyak sangat design. Mengikut konsep, mengikut tajuk, mengikut tema. Apa klien dia nak. Terlalu banyak design. Ya, itu yang maksud dia kebolehan manusia. Okay, kita terlalu mencadangkan banyak. Dan kita juga, apabila kita mencadangkan satu idea yang baru, kita akan mencadangkan masalah yang akan datang. Dan masalah itu kita kena solve. Padahal kita yang mulakan, kita yang buat design tu. Kita kena selesaikan awal-awal. Itu maksud dia macam tu. Okay, right. Okay, dalam keadaan percanggahan fizikal. Ini saya kata kita nak mula satu-satu. Ni banyak ni. Okay, percanggahan fizikal yang tadi. Okay, meja tadi. Apa maksud dia? Kenal pasti dulu dan analisis percanggahan fizikal. Kemudian kita cadangkan pemilihan prinsip inventif. Ada banyak dekat bawah tu. Sekejap lagi. Justifikasi cadangan perubahan. Kemudian menghasilkan langkaran yang berfokus. Ini dia berkait tau yang ini. Ni. Dia akan berkait. Okay, sekejap lagi. Okay, apa kaedah dia? Kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisah dalam percanggahan fizikal. Dalam percanggahan fizikal, di dalam dia ada secara pemisahan. Dalam pemisahan, parameter. Contoh,
size. Parameter size. Kecil, besar. Apa contoh dia ni? Apa contoh objek? Besar, kecil. Apa contoh? Benda tu besar tapi boleh dikecilkan. Apa contoh? Ini mesti benda yang boleh lipat-lipat ni. Kemah. Okay, kemah. Kan daripada kecil, okay, size, kamu pasang kemah kan? Bila kita pasang jadi besar. Salah satu kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisah itu daripada segi size. Besar, kita boleh kecilkan. Contoh, payung. Okay, payung. Daripada dia besar kembang, kemudian kita boleh kecilkan dia. Boleh faham? Boleh. Boleh? Boleh cikgu. Bagus. Okay, untuk pemisah. Nombor 2. Dalam kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan untuk kategori beban. Okay, beban. Beban berat kepada ringan. Yang tadilah. Yang tadi. Tapi cuma kita terbalik pula. Kan? Tapi untuk mudahkan kamu yang berat kepada ringan untuk beban, apa contoh dia? Beban pada kamu nak mengangkat tapi bila kita design dia boleh jadi ringan. Percanggahan beban. Berat kepada ringan. Macam mana? Tadi macam payung, kita buat percanggahan bicycle tu dia besar tapi kita designkan supaya payung tu boleh dikecilkan. Okay? Kemudian untuk beban, daripada berat dia kena ringan. Macam mana tu? Apa contoh dia? Kan semua cikgu juga nak bagi tahu. Kelas? Dia paling senang kalau kamu angkat berat. Kemudian dalam kamu kata dalam angkat berat tu banyaklah barang dekat dalam. Okay? Bila kita keluarkan barang-barang tu dia jadi ringan. Sama macam kamu bawa beg. Okay? Sama macam kamu bawa beg. Kan? Dalam beg kamu macam-macam. Tapi bila kamu keluarkan dia akan jadi ringan. Itu beban Itu maksud daripada beban. Okay, kemudian kaedah penyelesaian masalah secara inventif, secara pemisah, mengikut ketinggian. Okay, dalam kurungan ketinggian, tinggi, rendah. Okay, tinggi, rendah. Macam tadi pun payung daripada besar. Bukan, tinggi rendah tu macam kerusi itu boleh di-adjust. Okay, kerusi boleh di-adjust. Kalau kamu rendah, kamu boleh adjust dekat bawah, betul? Okay, kalau kamu tinggi, kalau kamu tinggi, kamu adjust naik ke atas. Okay, untuk parameter bahagian ketinggian. Untuk dalam topik kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisah. Pemisah itulah besar, kecil. Dia macam buat perbandingan. Kan? Berat, ringan. Dan yang tinggi boleh direndahkan. Itu maksudnya bila besar, dikecilkan dari segi saiz. Okay, daripada beban. Okay, daripada berat kepada ringan. Okay, dari segi ketinggian untuk secara pemisahan, pisah. Maksudnya berlawanan. Daripada ketinggian yang ketinggian tinggi dia boleh jadi rendah. Okay, design maksudnya kamu kena design, kamu kena selesaikan besar atau jadikan kecil, yang berat jadikan ringan, yang tinggi jadikan rendah. Macam tu. Okay, jika pemisahan ruang dipilih, maksudnya jika percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. Jika pemilihan masa dipilih, pemisahan masa itu dipilih masa jika percanggahan fizikal, okay, pada masa yang berlainan. Ini percanggahan fizikal yang ini maksud dia. Okay, yang ini. Okay, ini. Sebab itu kita kena tengok soalan. Adakah dia percanggahan fizikal yang dekat mana? Okay, kena tengok soalan. Contohnya percanggahan fizikal. Okay, kita kenal pasti. Okay, kenal ni. So maksudnya pemisahan ruang. Okay, misal ruang dipilih. Jika kamu pilih ruang yang dipilih, kalau kamu nak selesaikan ruang, jadi adalah bermaksud jawapan dia, jika percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. Fizikal tadi berlaku pada masa yang sama. Okay. Jika masa yang dipilih, okay,
percanggahan fisikal berlaku pada masa yang berbeza atau masa yang berlainan. Masa yang sama serentak. Kemudian masa yang lain berbeza. Contoh masa yang sama. Tadi tadi yang pada meja tadi, adakah meja perlu berat untuk menampung beban tinggi? Tinggi mana tadi? Ketinggian, tinggi. Okey. Dan ringan. Ringan sebelah mana? Sini, ringan. Okey. Kemudian pada masa yang sama. Jika kamu pilih pada masa sama, pada masa yang sama. So jawapan dia tidak. Jawapan dia tidak. Jadi kerana meja yang digunakan untuk menampung beban dialihkan pada masa yang berlainan. Okey. Untuk jadi maka kaedah pemisah masa ini yang dipilih sebab berbeza. Berat dia bukan berat ringan. Berat ringan tu masa yang sama. Tapi dia berbeza berat kepada tinggi. Saya ulang. Adakah meja perlu berat ini. Berat. Okey, berat. Alah, tak bergerak je. Sorry. Betul lah. Okey, berat. Kemudian dia kata dan ringan pada masa sama. Dan ringan pada yang masa sama. Beban, menampung beban tinggi, memampu beban yang tinggi, ketinggian lah. Tinggi. Okey, dan ringan dekat beban tadi. Okey, dan ringan masa yang sama. Sama tak? Sedangkan dalam percanggahan fizikal, berat dengan ringan, tinggi dengan rendah. So ayat dia kamu tengok, jika percanggahan percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, maksud dia jawapan dia adalah pemisahan ruang. Ada tak dia bersama? Tadi ayat dia. Ada tak yang bersama? Meja berat menampung beban. Sedangkan kamu dah tahu formula dia adalah beban mesti berat dengan ringan. Okey, beban tinggi, ketinggian dengan beban yang tinggi. Mesti beban yang tinggi lawan dia rendah bersama. Okey. Kemudian yang ringan tadi supposed to be jadi berat. Okay, adakah pada masa yang sama? Adakah masa yang sama? Kelas? Tak. So kita tengok sini formula dia. So jika pemisahan maksudnya percanggahan berlaku pada yang sama ataupun percanggahan, jadi kita terus mengambil percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan. Beban supposed to be berat dengan ringan tadi sepatutnya menampung beban yang tinggi. Sepatutnya lawan dia mesti bersama dengan ringan tau. Sepatutnya. Kemudian dan ringan untuk dialih. Dalam kurungan dia ringan untuk dialih. Di sini sepatutnya tinggi tadi, kemudian yang berat tu tadi. Saya ulang lagi sekali, saya ulang. Okey. Adakah meja saya ulang lagi sekali. Jap. Nanti kamu Nanti kamu tak faham. Jap. Okey. Tadi ayat dia ini tak tahu. Ini bukan senang dia agak tricky sikit. Tricky sikit. Tapi kalau kamu faham formula dia, jadi senang. Okey, dengar Ni, jangan dengar betul. Dengar betul. Ya. Dengar betul tau. Okey. Adakah meja perlu berat untuk menampung beban yang tinggi? Okey, beban yang tinggi, menampung beban yang tinggi. Okey, ketinggian tadi, parameter tadi, tinggi kita kena buat satu dia tinggi, percanggahan fizikal tinggi, rendah. Okey, tinggi, rendah. Percanggahan fizikal tinggi, rendah. Dan ringan untuk mudah dialihkan pada masa yang sama. Okey, kamu tahu ringan tu di bahagian mana? Beban. Okey, sepatutnya ringan dengan berat. Partner dia, ringan dengan berat. Tapi oleh kerana berbeza, maksud dia oleh kerana percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan. Jadi jawapan dia ialah pemisahan masa dipilih. Boleh faham ke kelas? Boleh cikgu. Boleh? Boleh faham tak? Kelas? Boleh. Bagus. Boleh cikgu. Boleh?
Boleh faham So maksudnya formula dia kamu kena ni, ingat nanti nota. Okay, saiz besar kecil kena lawan pecahangan fizikal. Kalau samalah jawapan dia, soalan dia. Contoh dia kata saiz, dia tidak akan sebut saiz lah. Dia akan kata meja perlu besar dan dia akan menjadi kecil. Okay, dan dia akan dikecilkan bila berlipat. Bila dibuka meja itu jadi besar. Jadi bila dilipat untuk memasukkan sesuatu ruang, meja perlu dilipat menjadi kecil. Jadi kita nampak itu ialah percanggahan fizikal yang berlaku pada masa yang sama. Jadi apa yang perlu dipilih? Pemisahan ruang. Ya. Pandai. Siapa jawab tadi tu? Fik. Yes. Okay, tengok pada percanggahan fizikal. Dalam buku teks itu ada dekat sini. Dekat mana ya? Ni, sekejap. Percanggahan fizikal tu dekat mana pula? Ada dekat bawah ni. Ada dekat bawah ni. Somewhere around there. Ini tadi kita belajar dah. Yang ini. Ini yang saya kata tadi. Yang inilah benda-bendanya. Yes, ini percanggahan fizikal. Saya dah masuk lebih jauh dia. Okay. Itu kamu kena perlu tahu. Awal. Sebab untuk yang ini saya nak kamu betul-betul faham dulu. Sebab nak masuk ke dalam ini, tajuk ini ni, dia kena faham yang benda tu dulu. Alright. Ni masalah pada ini. Okay. Tengok. Okay. Pasal keempat modul penyelesaian yang ini. Okay. Setelah kaedah pemisahan dibekalkan dengan pilihan-pilihan prinsip inventif tadi. Sekejap lagi. Prinsip inventif tadi itulah yang pembahagian, segmentation. Segmentation tu pembahagian lah. Yang tadi saya terangkan 1-2 itu. Itu ialah pilihan-pilihan prinsip inventif. Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Okay. Lepas itu setelah kenal pasti kaedah pemisahan yang tadi, yang kamu dah kenal pasti tadi, kamu dah kenal pasti kaedah pemisahan tadi sama ada ruang atau masa. Okay. Murid boleh memilih satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif yang dibekalkan untuk selesaikan masalah tu. Yang tadi itulah yang apa? Yang tadi saya katalah makanan. Okay, contoh makanan. Okay. Kita biasa beli bekas makanan begitu saja. Satu bekas. Ataupun kotak KFC. Okay, kotak KFC. Dalam kotak KFC tu dia ada pembahagian sebenarnya tapi kamu tidak perasan. Pembahagian tu bermaksud begini. Perasan tak? Dalam kotak KFC tu dia ada sudu, tisu, sos dalam satu plastik. Betul? Okay? Betul. Betul Kemudian white cream potato tu kemudian dengan apa tadi? Potato tu dengan apa ya? Apa? Coleslaw. 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 Coleslaw tu dalam satu bekas. 2 bekas kan? Dia berbekas, betul? Okay, kemudian ayam. Dan dibalut dengan kertas. Itu ada pembahagian tapi pembahagian itu tidak nampak. Okay, yang itu maksud dia. Okay, itu sudah diselesaikan melalui kaedah prinsip inventif pembahagian. Boleh faham kelas? Boleh. Tapi pembahagian Boleh. boleh. Pembahagian itu tidak nampak. Tetapi dia dimasukkan dalam bekas-bekas itu. Okay, yang saya bagi contoh tadi itu dah siap-siap dibahagikan kan? Tetapi kalau dalam kotak yang contoh yang KFC itu dia sudah buat pembahagian sebenarnya tetapi dalam bentuk yang tidak kamu sendiri tidak nampak tapi kita menganggap itu ialah pembahagian. Okay, untuk nak mengelak makanan itu bercampur sebenarnya. Okay, sekarang kita nak selesaikan yang ini. Okay, ini. Okay, ini. Panas, sejuk. Panas, sukar dipegang. Okay, kemudian yang panas mudah dipegang kerana cawan kopi yang panas mudah dipegang kerana jadi sejuk. So itu akan jadi pada masa yang panas sejuk. Sama. Pada masa sama, bagus. Jadi apa jadi? Pemisahan mana jadinya? Ruang atau masa? Ruang, good. Bagus. Okay, ni. Fungsi tadi kita dah belajar.
Okay, fungsi tadi kayu beruti. Ini kayu beruti ni yang kayu yang biasa kita lembut, jenis kayu yang lembut. Okay, yang mudah dipotong. Biasanya kita buat macam papan tanda atau frame gambar. Okay, macam contoh yang frame-frame gambar. Okay, di sini kamu akan belajar melukis sistem fungsi atau membina model fungsi. Dekat sini ni. Ini DIY. Ini maksudnya DIY. Tadi yang macam DIY tadi. Okay, ini DIY. Okay, DIY. Inilah DIY. Ini DIY. Kamu buat sendiri. Okay, yang nanti yang prinsip-prinsip ni kita akan masuk sekejap lagi. DIY tau. Ni fungsi komponen. Tengok. Sistem merupakan. Okay, sistem dia. Ni rak. Sistem merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu sama lain. Okay, mempengaruhi satu sama lain. Kalau tak ada sistem, susah. Macam ini, untuk rak ini, sistem dia ialah macam mana dia menyambungkan ini, ni, paku ni atau skru ni supaya dia lagi kukuh. Sebab kamu dah tengok beban kasut ni. Kamu tengok kasut tu sebagai bebanan kan nak diletakkan. Jadi supaya dia kukuh. Apa sistem dia nak kukuhkan dia? Apa bendanya? Apa bendanya supaya dia kukuh? Apa bendanya? Okey, skru ke inilah ni sistem-sistem ni. Sistem pemasangan itu macam mana? Macam mana kamu pasang tu sistem pemasangan dia? Okey. Kalau pakai skru memanglah dia akan jadi kuat kan? Okey. Membuat hubung kait antara produk dengan objek serta dari segi fungsi. Okey, contoh. Ni contoh. Contoh. Ni last ini contoh. Kita jadi pening kalau nak terangkan, nanti kamu pun dah sakit kepala lah cikgu gitu kan. Okey, contoh komponen bagi sebuah kerusi tempat duduk, penyandar kerusi, kaki kerusi, skru dan kerangka kerusi. Komponen ini setiap ini saling berkait. Okey, kalaulah dia punya skru berkarat, akan loose lah kerusi tu. Sama macam meja kamu. Kalau kamu ingat, kalau kamu masih lagi guna meja kayu, kalau satu kaki meja tu tidak dalam keadaan yang sempurna, maksudnya keseluruhan fungsi meja itu jadi tidak sempurna. Boleh faham? Itu maksud dia fungsi. Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Boleh faham? Boleh. Boleh? Boleh. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Dia mesti berkait juga. Okey, apabila kaki meja tadi kan, macam mana kita nak jadikan dia kukuh? Mungkin kita meja kamu tadi yang saya kata tadi satu kaki meja dia dah bergoyang, kamu nak selesaikan sama ada kamu skrukan lagi ketat. Okey, ataupun kamu pakukankan dia supaya lagi kuat. Macam tu. Tengok, ini ayatnya. Hubung kait antara produk dari segi fungsinya. Produk ini. Kemudian fungsi tindakan kamu apa. Jadi dia akan memberi kesan. Parameter yang berubah disebabkan ni. So, parameter yang tadi tu ialah yang saiz tadi itulah. Saiz, kemudian ada pecahan visual tadi itulah. Beban, ketinggian, itu parameter berubah. Okay? Dia akan berubah. Beban itu. Tadi kan bila kita kata meja tu bergoyang tadi kan. Bila kita skrukan dia lagi kuat. So dia daripada beban tu dia akan jadi dia jadi kukuh. Okay, dia akan jadi objek itu lagi kukuh. Untuk parameter. So parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Okay. So parameter tadi ada saiz tadi. Okay, tadi beban tadi dengan ketinggian. Yang tadi pecahan fizik tadi yang dari segi saiz besar kecil. Beban berat ringan, ketinggian tinggi rendah, macam itu. Dia bukan mudah ya untuk kita nak faham benda-benda macam ni. Tapi yang lagi mudah macam inilah. Apabila salah satu tidak berfungsi dengan sempurna, satu keseluruhan produk tidak akan berfungsi dengan baik. Contoh okay, klik pada gambar saya, klik pada saya pada gambar saya, kan. Contoh. Okay, ini kamu tahu penyegar udara, humidifier, macam tu, bagi pewangi lah, senang lah. Dia dah habis. Airnya dah habis. Dia masih berfungsi. Tetapi tidak mewangikan bilik itu. Jadi rasa macam tidak berfungsi dengan sempurna. Sedangkan fungsi dia ialah humidifier. Okay, maksud dia menjadikan udara itu lebih bersih. Apabila sebab apa dia jadi macam tu? Sebab airnya dah kering. Dia macam tu. So
Apabila salah satu tu tidak berfungsi dengan baik, contoh macam saya kata tadi air darah kering, jadi kefungsian keseluruhan ini jadi tidak sempurna. Sedangkan kamu tahu ini perlukan air yang boleh faham. Sama juga kalau kamu on kipas, kan kipas. Kamu nakal, kamu keluarkan dia punya bidai depan, penghalang yang depan. Kamu hanya biarkan kipas itu, bila kipas itu tanpa pemidai itu. Keselamatan kamu tidak jaga. Anything happen? Maksudnya dia tidak berfungsi dengan sempurna. Itu maksudnya. Apabila kita beli satu barang, maksudnya dia kena lengkap. Supaya semua berfungsi dengan sempurna. Sebab itu dia kata fungsi dengan elemen-elemen semua ni, dia saling berkait dan saling menyokong antara satu sama lain. Boleh faham kelas? Boleh faham kelas? Cikgu. Ya. Kalau saya pin dekat ni, kalau kamu pin dekat apa? Dekat rak tadi, rak kasut tadi. Salah satu pincang skru ni pincang. Okey, tak cantik, tak berfungsi. Dia akan sengit sebelah lah, macam rak baju kamu lah kan. Kalau rak baju kamu, kalau kamu tidak skru dengan betul, dia akan sengit. Tapi yalah, kalau dah terlebih beban, dia tetap akan juga sengit. Okey? Tidak semua, maksud itulah kata kadang-kadang kalau kita nak beli rak baju tu kita tengah tengok juga. Bukannya semua baju kamu ada 15 baju tu boleh semua nak boleh digantung. Kan tidak. Kita kena tengok bahan juga. Okay, tahan ke tidak dia menggantung baju kamu. Kan tidak, ada juga baju yang berat macam sweater ke. Tengok. Okay, salah satu silap, maksudnya dia tidak berfungsi dengan sempurna. Sama ada dia akan sengit, akan lendut. Tengok bahan. Kita kena tengok semua aspek tu. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Ada soalan? Ada soalan kelas? Tak ada. Tak ada cikgu. Sure, tak ada cikgu. Good, bagus. Okay, sekejap. Ya. Tak tahu. Okay, betul tak ada soalan boleh faham Boleh faham Boleh cikgu. Okay, kejap lagi bagi yang belum datang kelas saya 2 hari yang semalam, saya akan upload sekejap lagi. Okay, sekejap lagi. Untuk ini pun yang tak ada pun saya akan upload sekejap lagi sebab untuk yang masa yang agak panjang macam ni dalam 1 jam dia agak panjang sedikit untuk nak upload. Jadi dengan capaian talian yang agak kurang memuaskan ni lambat sikit lah. Okay, sampai sini saja kelas kita. Okay, kita akan jumpa lagi dalam esok insyaAllah. Nanti akan jerit dalam grup nanti. Okay, mesti hadir dalam kelas ya. Ya, semua betul tak ada soalan tak ada Betul cikgu, tak ada. Tak ada alright. Tak ada, betul tak ada. Okay. Sampai sini saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kelas. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Cikgu. To the left. Thank you. Yeah, thank you. To the left. Iya, saya pun ada. Amani, Idin keluar. Idin keluar. Okay.